Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sarawak terus memperkukuh kerjasama global dengan meterainya Memorandum Persefahaman MOU dengan Abu Dhabi. Sarawak menerusi Bintulu Port Holding Berhad, BPHB telah menandatangani MOU dengan Abu Dhabi Port Group bagi memulakan kerjasama strategik dalam bidang maritim. Majlis penuh bermakna itu disaksikan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng di Pelaburan Khalifa Abu Dhabi semalam. Menurut perkongsian di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, MOU itu bertujuan menjalin kerjasama jangka panjang membangunkan dan meningkatkan infrastruktur pelabuhan, logistik maritim dan perkhidmatan berkaitan pelabuhan serta bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama. BPHB diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Ruslan Abdul Ghani dan Abu Dhabi Ports Group diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Serantau Ahmad Al-Mutawa. Antara yang turut hadir di majlis itu Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas, Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Peguam Besar Sarawak Dato' Sri Safiri Ali dan Setiausaha Kewangan Sarawak Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar. Sementara itu, di Paris, delegasi Sarawak yang diketuai Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan telah mengadakan perbincangan yang produktif dengan Airgen, sebuah syarikat pelaburan swasta global terkemuka bagi memajukan industri semikonduktor dan inisiatif hidrogen hijau di Sarawak. Menerusi perkongsian UKAS, hasil utama daripada pertemuan tersebut termasuk komitmen Ardian untuk menjalankan kajian wajar lanjut ke atas usaha semikonduktor yang sedang berkembang di Sarawak serta aktiviti hiliran hidrogen hijau dengan potensi untuk mengenal pasti syarikat yang berpotensi untuk pelaburan melalui sesi susulan bersama Invest Sarawak. Kedua-dua pihak turut membincangkan pembangunan ekosistem hiliran serta peluang lain untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS Sarawak. Dalam perkembangan lain, delegasi Sarawak itu turut mengadakan pertemuan strategik dengan syarikat teknologi global Dassault Systems di ibu pejabatnya pada Rabu. Antara yang dibincangkan potensi kerjasama dalam bidang pembuatan moden, transformasi digital dan pembangunan bandar pintar. Kedua-dua pihak juga mengenal pasti peluang untuk memperkukuh industri tempatan menerusi revolusi industri 4.0, pembangunan sektor aero angkasa dan pemodenan infrastruktur menerusi teknologi digital termasuk inisiatif latihan dan pembangunan serta penubuhan sebuah pusat kecemerlangan di Sarawak. Sebagai langkah susulan, perbincangan teknikal akan diteruskan dalam masa terdekat di samping cadangan lawatan balas ke Sarawak oleh pihak Dassault System bagi memperincikan kerjasama yang dirancang. Dasar Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak yang bermula tahun depan dijangka menawarkan lebih 60 jurusan yang relevan dengan keperluan masa depan Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, 4 universiti milik Kerajaan Sarawak terlibat iaitu Universiti Teknologi Sarawak UTS, Kolej Universiti ICATS, Universiti Swinburne Kampus Sarawak dan Universiti Curtin Malaysia. Another important reason that why the state government said that if we were to able to have a proper workforce for Sarawak in future, we can't afford to have students who are being given a course which is not benefit to them and which does not lie in line with the Sarawak vision of all the new technologies that we want to embark with. Beliau berkata demikian pada Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU dan Surat Hasrat Kerjasama antara Kolej Universiti ICATS di Kuching. Jelas Datuk Dr. Anwar, ini bukan sekadar soal kesaksamaan tetapi juga keadilan agar semua anak Sarawak berpeluang mencapai hasil yang setara dalam kehidupan. Pada Mac lepas, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagawiin memaklumkan bahawa butiran penuh berkenaan pendidikan percuma akan mula dikeluarkan pada November depan. Kolej Universiti ICATS terus memperkukuh perannya sebagai hub pendidikan teknologi Sarawak untuk mencapai status universiti penuh menjelang 2026. Naib Chancelornya Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata, antara langkah utama yang diambil termasuk penubuhan fakulti baru seperti Fakulti Peralihan Tenaga, Fakulti Kejuruteraan Aero Angkasa dan ICATS Digital Business School.
Tambahnya, iCATS Digital Business School bakal menawarkan pendidikan fleksibel berasaskan pembelajaran terbuka dan jarak jauh ODL serta pengkreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu APEL. Beliau berucap demikian pada Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU dan Surat khas Surat Kerjasama LOI antara College University iCATS dengan pelbagai institut dan pemain industri di Kuching. Majlis tersebut menyaksikan 22 buah institusi TVET terlibat dalam pertukaran LOI, manakala 14 pemain industri terlibat dalam pertukaran MOU bersama College University iCATS. Majlis itu disaksikan Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai. Projek menaik taraf loji rawatan air Bayong Fasa 2B dengan kos lebih 68.4 juta ringgit merupakan sebahagian daripada pelan induk bekalan air negeri yang diusahakan sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan akses air bersih khususnya di bahagian tengah Sarawak. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata setelah dinaik taraf, loji tersebut mempunyai kapasiti sehingga 100 juta liter air sehari. Dan ini merupakan salah satu daripada loji rawatan air utama ataupun anchor water treatment plant di bahagian Serikir dan juga di bahagian tengah Sarawak yang boleh membekal air untuk kawasan bahagian Serikir dan juga kawasan-kawasan di sekitarnya. Loji itu dikenal pasti sebagai salah satu loji utama dan dijangka menyalurkan bekalan air ke kawasan Betong, Tanjung Manis dan Mukah melalui sistem grid air Sarawak di masa depan. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melawat loji rawatan air Bayong di bahagian Serikir. Dalam pada itu, projek pembinaan acute system atau sistem akut di loji rawatan air Licau Betong mencapai kemajuan 42% selain mendahului jadual sebanyak 10%. Kerja-kerja pembinaan bermula Februari lepas dan dijangka siap pada Oktober ini. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak menerusi hantaran di Facebook memaklumkan kos projek tersebut dianggarkan mencecah 28.8 juta ringgit. Skop projek merangkumi pembinaan loji rawatan air baharu berkapasiti 10 juta liter sehari dan pemasangan saluran pipe HDPE sepanjang 5 km dari loji rawatan air Licok ke tangki air Bukit Lebo. Apabila siap kelak, ia akan memberi manfaat kepada kira-kira 6,700 buah rumah dan menampung permintaan di kawasan Kabong, Kelakar dan Krian. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi turut mengadakan lawatan kerja ke loji rawatan air Licok semalam. Kerajaan Sarawak komited dalam memperkasakan kesejahteraan rakyat menerusi pembangunan rumah mampu milik yang berkualiti. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abakib ini berkata, antara inisiatif yang sedang giat dilaksanakan adalah projek Rumah Spektra Permata RSP di Tabuan Melayu 2. Mula dibina pada Ogos 2023, Rumah Spektra itu dijangka siap menjelang hujung tahun depan, manakala penyiapan blok kedua pula pada penghujung 2027. Projek itu katanya sebahagian daripada usaha strategik Kerajaan Sarawak dalam menyediakan tempat kediaman yang lebih selamat, teratur dan selesa kepada rakyat. Beliau menjelaskan perkara itu dalam satu kenyataan media. Bagi memastikan kelancaran projek, satu sesi libat urus dengan Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC telah diadakan semalam. Projek Rumah Spektra Permata di Tabuan Melayu 2 itu khusus bagi penduduk kampung berkenaan yang memenuhi syarat-syarat permohonan. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Dari Sungai Kesagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.